tengok dulu soalan yang saya bagi semalam ya. So kalau soalan dia bagi macam ni, dia kata konteks program dia macam ni, and then dia suruh createkan pasti bagi AA plus A star menggunakan leftmost derivation. Okay. So menggunakan leftmost derivation, kalau kita tengok kat sini, kita nak ambil yang mana satu ni, nak ambil yang SS plus ke SS star ni. Okay. Ini leftmost ni kita akan ganti yang sebelah apa ni, sebelah kiri ya. So kalau kita tengok sini sebelah kiri, jadi kalau kita ganti sebelah kiri, last kali dia akan jadi plus kat sini, tapi hujung kat sini adalah star. Jadi kita kena pilih yang ni ya. So dapat ni kita kena buat S, lepas kita tukar kepada SS star. Lepas tu nak tukar yang mana satu, tukar S ni ke tukar S yang ni. Seterusnya saya copy ni. Tukar tadi. Okay. Ini kita kat sini. Kita ujung. So mula-mula kita akan tukar. Okay. Mula kita start dengan S. Kemudian kita akan ambil SS yang ni, SS yang tu. Sebab ujung sekali dia star, jadi kita kena ambil itulah. Kalau ambil yang ni plus memang tak akan dapat lah, sebab ujung dia tak boleh nak tukar dah. Dan seterusnya kita nak tukar yang tengah ni ke ataupun yang depan ni, S ni. Jadi kalau leftmost kita akan tukar yang sebelah kiri sekali, iaitu S yang ni. So S yang ni kita nak tukar kepada yang mana? Dalam kes ni ada pilihan dia yang ni ataupun yang ni ataupun A. Kalau tukar A, S star dah tak dapat dah sebab A, S star. Sekejap Kita boleh test dulu lah, kita test dulu kan. Contohnya kita ambil yang ni, kita ambil yang ni. Ataupun kita ambil A dulu lah, kita ambil A. Maksudnya kita tukar A, S ni kepada A, S star. And then kita nak tukar yang seterusnya adalah S. Okay, kita S ni. S ni tukar pada apa? Mungkin kita tukar yang ni. Kan kalau kita tukar A ni dah dapat A star, dah tak dapat lah ni. So ini mungkin boleh jadi. So kita tukar A, yang SS tu kita paste yang tu. And then dia akan jadi kali. So kalau kita tengok ujung ni dah tak betul dah. Ujung dia mesti A star. So ni tak boleh tukar dah A star. Jadi kita kena back balik. Back balik. Terus lepas ni maksudnya ini betul dah. Yes. Sorry. Yang ni tadi kita pilih A. So A ni tak boleh lah sebab bila kita pilih A dah tak betul jawapan dia. Jadi yang possibility yang seterusnya adalah yang ni lah, sebab ni ada plus. Kalau kita ambil yang ni dia akan ada 2 star. So tak boleh lah. So yang ni kita gantikan dengan yang ini. Okay, seterusnya kita kena gantikan sebelah kanan dulu. So ini kita gantikan dengan A, S plus S star. Seterusnya buat step by step. Maksudnya kita tukar satu by satu, sebab tu dia panggil LL1. Tukar satu-satu. Dan tukar seterusnya yang ni kepada A. Jadi A plus A star. So kena buat step by step. Kalau you miss satu step ni, kalau final nanti kurang lah satu markah. Betulnya you dapat macam ni, you terus tukar S ni dengan A. Last kali kiri sini terus dapat. So missing yang step ni. Itu sebab macam ni kan. So missing satu step. So missing satu markah. Jadi, sepatutnya buat satu-satu. Maksudnya kita tunjuk, kita ganti yang ni dulu. Jadi maksudnya A ni. Lepas tu lepas dapat ni baru kita ganti yang ni. Jadi kita copy yang ni. Dan kita ganti S ni dengan A star. Okay. So dapatlah yang ni sama dengan yang ni. Ini dia suruh buat satu pass tree. Saya nak buat pass tree yang ni. So ini just buat macam pin lah, lukis.
Okey, maksudnya atas sekali dia ada S. Okey, followed by S. Star. Kena buat macam tu lah. Maksudnya sebab ni 1S dia akan pergi pada 3. Kita pecah ke 3 ya. Jadi ini kena buat garis lah. Ini ke sini dan ke sini. Seterusnya kita kena tukar yang ini ya. So tak boleh tukar yang ini. So tukar yang ini kepada SS plus ya. So SS plus. SS plus. Jadi biar nampak dia punya step dia tu. Seterusnya kita akan tukar S yang ni kepada A. Ini kepada A. Dan yang S ni pun kita akan tukar kepada A. Okay, yang S ni last kali tukar kepada A. Dia nampak dia punya step dia tu. Okay, ini dan ini. Itu adalah pass tree dia. Okay, ada soalan? Okay. Untuk soalan kedua dia suruh buat guna right mouse right mouse. Soalan yang sama guna right mouse pula. Soalan sama guna right mouse. Okey, kita copy yang macam tadi. Ni right and left mouse. Nak guna right mouse. Okey, untuk guna right mouse, mula-mula S dulu, kemudian kita gantikan SS star. Ni kita kena ganti yang sini ya. Tadi kita ganti yang S depan ni. Sekarang ni right mouse yang ni lah. Ni kita kena ganti S. Yang tu nak ganti dengan yang mana satu? Nak ganti yang ni ke dengan yang ni ke ataupun dengan A? So boleh test dulu. Sebab ni kita ganti dulu. SS. Sudah tak betul dah. So tak boleh guna yang ni. Kalau kita buat S ni ganti dengan A. So ada possibility untuk dapat betul lah. So kita proceed lagi. S yang ni kita nak ganti dengan apa? Dia ada campur, so tak boleh pilih yang lain. Kita pilih yang ada campur ni. Okay, S A star. Ini boleh ganti ya, ganti untuk S ni. Dan ini nak ganti mana? Nanti S ni dulu ke S yang ni dulu. So kita buat step by step. Copy balik. Okay, so kita akan ganti. Sekejap Okay. So ini yang right mouse yang kita ganti adalah yang ni ya. Tak betul ni. So ini tak ada S lah. Maksudnya kita ganti S ni dengan S plus plus ni. Maksudnya sini lah. Okay, so seterusnya kita kena ganti S yang sebelah kanan adalah yang ni. So kita kena gantikan dengan A. Dan S seterusnya kita ganti yang sebelah kanan adalah yang depan tu lah. So A. Okay, kita tengok jawapan dia tak sama. Okay, pass tree dia tak sama. Ataupun kita cuba lukis tengok sama tak. Ini pass tree bagi left mouse. Kalau right mouse, tengok kita akan buat S. Kemudian sama juga ni S. S star. Okay, kemudian kita akan gantikan S yang ni kepada A. S yang ni kepada A. Okay, ini kita gantikan S yang ni dengan S plus. Dan yang ni kepada A. Yang ni kepada A. Okay, ni kita buat garisan ni. Ni right mouse ni right mouse. Ini sama sintek ni dia sama kalau sintek lain, grammar lain mungkin tak sama. So sekarang ni kau tengok sama jawapan dia sama. Okay, menggunakan left mouse dan right mouse. Tapi
Ada kalau syntax ni lain, dia ada possibility gambar ni langsung tak sama. Maksudnya mungkin yang leftmost tu dia macam berat ke sebelah sini, tapi rightmost tu dia berat ke sebelah kanan ni. Dia punya akar dia ataupun daun-daun dia. Okay, tapi tak apa. Alright, so tu jawapan dia. So saya tak mark lah untuk setiap orang tu. Sekadar latihan je. Untuk hari ini kita akan cover topik yang kita sepatutnya last week, iaitu berkaitan dengan top down passing untuk left recursive dan juga left factor. So, kalau tengok ni sekarang kita minggu ke-10 lah, minggu 10. So last week nota yang ni chapter 3B yang ni tak settle lagi, tak habis lagi. Saya tunda kepada minggu ni. Minggu ni kita akan buat left factor and left recursive. Dan minggu depan you akan buat exercise ni pada Rabu. And then pada kelas minggu hadapan saya akan bagi assignment lah. Saya akan bagi assignment hari Khamis depan. Macam mana nak develop compiler. Okay, compiler menggunakan bahasa yang kita define sendiri melalui NetBeans. Okay, NetBeans dan juga package ANTLR ni. Okay, so selepas tu minggu ke-12 ni tak ada kelas. Sebab ini saya akan bagi masa untuk siapkan assignment. And then minggu ke-13 ni dah kena start submit assignment. Minggu ke-14. Okay, minggu ke-13 ni mungkin dah start saya buat assessment lah. Maksudnya mungkin hari Khamis tu dah start. Sebab kita ada 50 orang. Sebab assessment tu nanti satu you kena buat video, satu lagi saya akan interview seorang-seorang. Saya akan tanya, nak tengok kefahaman masing-masing. So bermula minggu 13 dan minggu 14 lah assessment tu. So kalau ikutkan ada satu topik lagi yang kita tak cover. Saya akan cuba cover hari ni lah. Okay, so hari ni kita akan cover berkaitan dengan syntax analyzer ni, berkaitan dengan top down passing, iaitu left recursive dan left factor. Dan dua chapter lagi berkaitan dengan semantic analysis dan symbol table. Kalau tak sempat kita buat next week lah. So, mungkin hari Rabu tu kita buat tu. Supaya saya nak bagi masa lebih kepada you all untuk buat assignment ni. Okay. Alright, so untuk nota hari ni, untuk kuliah hari ni, kita sambung nota yang last week punya, top down passing. Top down passing ni yang top down passing ni rightmost leftmost. Okay, leftmost ni top down passing. Okay, isu dia leftmost derivation ni ataupun top down passing, dia ada isu dia. Dia boleh jadi apa tu? Kat sini isu dia. Yang ni infinite derivation, dia tak akan habis kat sini. Maksudnya macam tadi saya test tadi tu boleh nampak dia punya error dia. Maksudnya belakang dia ada star kan. Tapi dalam kes ni dia mungkin ada possibility tak akan boleh detect ada error kat situ, dan dia akan berhenti infinite dekat sini. Tak akan berhenti bila kita nak buat table tu. Jadi kena buang untuk mengelakkan benda ni berlaku dalam leftmost derivation ni. Kita kena pastikan grammar kita tu, context free grammar ni tidak ada dua benda, iaitu left recursive dan juga left factor. So grammar tu tak boleh ada left recursive dan tak boleh ada left factor. Kalau ada tak boleh buat untuk leftmost derivation, tak boleh buat. Kena buat left recursive dan left factor. So apa itu left recursive? Satu dulu, yang pertama left recursive. Okay, left recursive ni maksudnya katakan kita ada grammar X, and then apa-apa saja kat sini alpha, and then dia ada X. Maksudnya X berulang balik di sini X. Non-terminal X ni berada di sebelah kanan dia. Maksudnya ini adalah recursive, dia berulang. Okay, X ni berulang di sini. Ni grammar lah, ni A, mungkin A, ni mungkin
ke B ke C ke ikutlah terminal ke ataupun non-terminal lain tapi bukan X. Tapi jika ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan dia berulang non-terminal yang sama, dia dipanggil sebagai left recursive. Okay, left recursive maksudnya sebelah kiri ni dia berulang. Okay, sebelah kiri L ni, X ni berulang di sebelah kanan, left recursive. Dia ada dua, satu immediate left recursive, macam ni immediate lah. Tengok X ni dia berulang terus dekat X kat sini. Satu lagi dia left recursive tapi tidak secara immediate. Contohnya macam ni contohnya macam ni. S tapi tak ada S kat sini kan. Tapi B ni dia ada S. So kalau kita tengok sini S ni kalau kita gantikan B ni dengan SC maka dia akan berulang lah. Okay, ni kalau ni grammar kita so katakan grammar macam ni. So kalau macam ni kita nampak terus lah ni immediate left recursive, maksudnya S kat sini belah kanan pun ada S, so left recursive. Tapi dalam kes ni dia masih lagi left recursive, cuma dia tidak immediate. Macam mana kita tahu dia left recursive? Sebab bila kita gantikan B ni adalah SC, so instead of kita ni kita boleh buang yang ni, gantikan terus kat sini dengan SC. Jadi automatic kita akan nampak ada left recursive kat sini. Okay. Ni kalau saya buat sini, saya nak tunjuk sikit. Ni kalau saya nak ganti saya nak ganti. Kalau ada dua macam ni, kalau ada satu ni saya ganti satu kan. B ni kita boleh ganti macam ni. Okay. Dan satu lagi B tu adalah A. Maksudnya jadi AB kan. Ataupun semulalah. AB ni so kita gantikan yang ni. Gantikan B tu terus buang yang ni. And then ni B. Ini adalah B. And then kita expand kan dia akan jadi ASC dan ni adalah AA. Okay. So kita akan nampak ada left recursive lah kat sini. Okay, ada left recursive. So macam mana nak eliminate left recursive ni? Tengok definition dia. Ni dia kata for each non-terminal X yang ada left recursive tu for each non-terminal X yang ada left recursive. Kalau ada X, Y, Z kita tengok yang X sajalah. So maksudnya yang mana ada X tu kita akan pecah kepada dua. Grammar yang ada X pecah kepada dua grup. Satu grup yang ada left recursive, satu grup yang tidak ada left recursive. Okay, kemudian kita eliminate the left recursive by rewriting this rule. Maksudnya senang je, just grup pertama tu, okay, grup pertama just buat tanda quote ni pada non-terminal tu, and then dia punya asalnya dia X A1, kita akan tukar dia jadi A1 and then X tanda kat belakang dia. Okay, kalau ada ni tak kisahlah kalau ada ABC depan dia, contohnya X production of X ABC. Jadi kat sini kita kena alih X duduk belakang ABC, dia kena jadi macam ni lah. ABC X standard and then X standard tu kena jadi apa ni? Kena tambah satu lagi epsilon. Okay, mana-mana yang tidak ada left recursive akan convert dia jadi B and then just tambah je X standard di belakang dia. Okay, so kita tengok contoh mungkin baru kita lebih nampak. Okay, ini contoh dia, ni contoh. Kita tengok mana yang ada left recursive. E dengan E. So ni E automatic ada left recursive. T pun ada left recursive. Okay. T ni ada T. Jadi dia ada left recursive. So ada dua benda yang kita kena buat kat sini, E dan T. So dia kata untuk setiap left recursive tu, E ni kena pecah dua. Satu yang ada left recursive iaitu yang ni. Satu yang tidak ada left recursive iaitu yang ni. Kita pecah dua grup. Jadi dalam kes ni, yang ni satu grup, ini yang tidak ada left recursive pada E lah.
Okay, pada F ni kita tak ganggulah sebab F ni tidak ada left recursive. Yang ada hanya E dan T. So E dan T ni kita kena pecah dua grup. Okay, so ET untuk T ni yang ada left recursive adalah T kali F. Jadi kita letak kat atas ni, grup kat atas ni. Ni satu grup kat atas. And then yang tidak ada recursive bagi T adalah F. Jadi yang tidak ada recursive kita letak di bawah dia, TF. Nampak dua grup ni ya, dua grup. So dia kata yang ada recursive ni, cara dia adalah kita jadikan ini E tanda, and then E tanda E yang ni, yang recursive ni kita alih letak di belakang. Dan letak E tanda dan satu lagi kena buat epsilon. Maksudnya yang ni tengok serangkan sikit. Yang ni kita akan convert, maksudnya kita akan buang E, kita letak di belakang dia. Pertama kita jadikan ini E tanda ataupun equal. And then yang ni plus T ni, maksudnya kita ambil yang ni. Ini kita alihkan E ni duduk belakang dan letakkan E quote. Letakkan tanda tu, tanda quote kat atas ya. And then kena ada satu lagi, tambah satu lagi sebagai epsilon. Okay. Sama juga macam ni, so maksudnya yang ni kita akan jadikan yang depan ni jadi T tanda, yang ni pun T tanda, tapi T tanda ni kita letak di belakang. Dan kita buat satu lagi epsilon. Macam tu. Itu yang jadi macam ni. Okay. Itu format dia. Kemudian grup yang kedua ni, yang tidak ada recursive ni, just tambah je belakang dia. Tambah dia yang ni kepada E tanda, yang ni T tanda. T tanda tu T quote lah. Okay. Itu yang jadi macam ni. So maksudnya daripada 4 ni dia jadi 4 ni yang baru. Ni maksudnya sudah tidak ada left recursive. Okay. Boleh? Dia alih-alih macam tu je. Okay. Kalau dia berada di belakang ni, contoh dia berada di belakang. So tak perlu alih lah, dah berada di belakang tu, maintain lah di belakang. Just nak buat tanda. Dan ni macam tu lah. Dah ada di belakang. Tapi kalau dia berada di depan, tanda tu kita kena ketikkan dia macam ni, macam tadi tu. Yang ni kita kena letak di belakang. Okay. Itu cara untuk eliminate left recursive. Okay. And then ni yang akhir dia lah, maksudnya yang kita dah daripada sini jadi macam ni. Ini yang kita alih ni ke belakang. Yang ni adalah, sorry, ni yang dua ni ya. Okay, yang ini yang ini. Okay, yang ada recursive ni just tak tanda, E tanda ni letak di belakang. Okay, yang tidak berubah tu, yang ni tidak ada kaitan apa mana-mana. So just salinkan biasa je lah. Ini jawapan dia lah. Daripada sini eliminate left recursive, dapat jawapan macam ni. Boleh ya? Okay, so tu left recursive. Yang seterusnya adalah left factor. Okay, left factor ni macam mana pula? Right, left factor ni. Okay, left factor. Dia tengok sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni ada tak depan dia prefix, dia panggil prefix ya, yang common. Okay, common prefix maksudnya sama. Depan dia sama tapi sebelah kanan je. Dia tengok sebelah kanan, dia bukan recursive kepada yang sebelah kiri ni. Tapi dia tengok sebelah kanan ni ada tak yang sama. Contohnya macam ni, kes macam ni. Tengok kat sini. AABC, S ni produk AABC ataupun S tu juga AAAC. Tapi kita tengok kalau kita kumpulkan ni, kita akan nampak AA ni sama, AA ni pun sama. Ni dia panggil left factor. Okay, left factor. Tapi katakan sini ada X. Okay, kalau macam ni dia tak panggil sebagai left factor sebab dia hanya pada
prefix saja, pada depan saja. Kalau depan tak sama, dikira ini tengah lah kira kan. AA ni depan betul, tapi AA ni di tengah. Jadi bukan prefix, bukan permulaan ayat ni, permulaan grammar. Jadi ni bukan left factor. Kalau macam ni dia bukan left factor. Tapi kalau macam ni dia left factor sebab dia sama dengan yang AA ni. Ni dia sama. Kita ada satu lagi DAA. Ini pun bukan left factor. Untuk yang ni dia bukan left factor sebab dia bukan prefix. AA ni bukan prefix unless dia berada macam ni. Ni baru dipanggil sebagai left factor. Right. So left factor, kalau ada case left factor, macam mana kita nak eliminate dia? Okay, ni dia bagi contoh ni. Katakan ni yang sama. Okay, ni yang tak sama. B1 ni yang tak sama. Maksudnya dia wakilkan simbol lah. Dalam kes ni, yang ni BC. Dalam kes B2 ni, yang beta 2. Yang tu ni adalah AC. So ni apa sajalah. B beta 1 atau beta 2 yang tak sama. Tapi yang depan sama ni, apa kita kena buat? Okay, yang depan sama, kita maintain. Yang depan sama tu, yang tak sama beta 1, beta 2 ni, kita letak kat bawah. Tapi sebelum tu, kita akan buat yang sama tu, and then followed by A tanda ataupun A quote. Dan kita kena specify A quote tu adalah yang tak sama ni. Itu beta 1 dan beta 2. Tengok contoh. Contoh yang bawah. Okey, tengok kat sini kita kena selesai satu-satu . Bila kita dah selesai tu, kalau ada lagi left factor, kena buat lagi left factor. Kalau dah tak ada, berhenti lah. Kita tengok kat sini, yang ni mana yang sama. Tengok A dan A ni sama. CD sini sama, sini pun CD, sini pun CD. So ada dua left factor yang kita kena buang . Okay, kita buat satu-satu dulu. Tengok yang A ni dulu. So A dan A maksudnya kita boleh combine ni, boleh combine jadi satu. Dengan syarat kita buat yang sama duduk depan, and then followed by A tanda. A tanda tu adalah yang tak sama bagi A tu, iaitu B dan B. Jadi kita akan buat A tanda adalah BB dan B yang ni. Okey. Saya merahkan untuk tunjukkan yang item ni . Okey. Kemudian ni ada lagi yang tak sama ni, maksudnya kita kena pecah lagi yang ni pula. CD ni pula. Okey, CD sama, depan dia sama. Okey. So cara dia adalah A CD. Ini kita combine jadi CD, tapi yang tak sama tu since dah ada A tanda satu ni, A quote. So kita akan buat A double quote lah pula. So yang tu kita akan buat CD A double quote. Okay. So A double quote kita akan ambil yang tak sama tu G atau EB ataupun FB. Okay. So A tanda 2 ni. Ni yang atas yang jawapan yang kita dah buat tadi. So untuk CD A tanda 2 ni, A2 tanda. A2 tanda. Kita akan ambil G. Itu G yang tak sama tu. EB. Okay. EB. EB ni lah tak sama. Dan FB. FB. Betul, tengok ada yang sama. Tak ada lah kan. Ni G, ni E, ni F, ni B, ni A, ni C. Tak ada dah sama. So habis lah kat situ. So daripada ini menjadi ini. Okay. Mana ada lagi example? Okay. So A, katakan A ni sama, A ni pun sama, A ni pun sama, A ni pun sama. Okay. So ada 4 ni, kita akan combine 4 dia. Combine sebab dia A sama. Ini kita akan buat A and then A tanda. Yang ni A lah. And then A tanda. A tanda yang kita pecah ni, kita akan yang tak sama kita letak kat bawah. A tanda itu D. Ini A kita dah jadikan sama, jadi dia kosong lah kat sini. So kita akan buat epsilon. A yang ketiga ni ada kita dah buang, dan tinggal B.
yang keempat ni kita dah buat A, kita tinggal BC. A tanda. Okay, so adakah ni dah settle? So belum settle. Sebab apa? So, masih lagi ada B yang sama dekat sini. So ini kita kena combine. Jadikan A2 pula. Okay, so jadikan B yang sama B and then A tanda 2. So A tanda 2, since yang ni B kita dah ambil, jadi epsilon lah, kosong. Yang kedua ni B kita ambil, tinggal C. Right. Itu tentang left factor lah. Boleh lah, dia straightforward je ni. Cuma kalau you tertinggal step tu, tak nampak lah. Okay, ni tak ada apa. Ini maksudnya cara kita nak buat pass 3 tu, kita akan buat secara brute force lah. Dia akan check semua lah. Macam saya buat tadi lah. Bila tak jalan tu, pilih pula jalan yang lain. Okay, so ni maksudnya ni, macam ni. BC dapat CBCD, tak betul dah, dia nak CAD. So tukar A ni kita ambil BC, asalnya BC tak boleh, so kita tukar lah. A ni ambil A, tukar pada A kecil, ini dapat CAD baru betul. Okay. Okay, habis tentang left factor dan left recursive lah. So nanti boleh buat exercise tu. Saya akan sediakan exercise tu, dah ada dekat minggu bila. Untuk ini exercise tu dekat minggu ni lah kot. Minggu 10 lah sekarang, minggu 10. Ni exercise lah. Ni exercise left factor. So yang ni left factor, maksudnya yang sama sebelah kanan ni left factor. Dan recursive maksudnya kiri dan kanan ada berulang, S. So ini ada dua-dua dalam ni yang sama, integer sama. Okay, A dan recursive balik dekat A ni pun ada. So dua-dua ni ada. So kena eliminate semualah. Sama ada nak buat left factor dulu and then left recursive kemudian boleh, ataupun nak buat mana-mana lah. So ni tak apa, ini buat next week lah, Rabu tu. Okay, buat kelas sejam ni tak sempat sangat nak bincang pagi buat tu. So ini nanti saya move lah kepada next week. So you buat left factor lah di sini. So saya nak proceed satu lagi tajuk lah. Ini kira tajuk last lah, tajuk last untuk subjek compiler kita. Sebelum next week saya akan cover untuk assignment. Assignment tu dah buat compiler. Tajuk last ni dekat minggu ke 12 kok. Minggu ke 12. Dia tak banyak walaupun dua tajuk dia tak banyak. Satu semantic analyzer, satu symbol table. Kita proceed dengan semantic analyzer dulu. So semantic analyzer ni adalah stage yang ke berapa? Stage yang pertama lexical analysis, stage yang kedua adalah syntax analysis, stage yang ketiga adalah semantic analysis. So ni stage yang ketiga dah bila kita nak buat compiler. So apa dia buat dalam semantic ni? Tengok dulu, belakang je sikit. So ini akan kita cover dalam semantic analysis. Kita akan belajar attribute, grammar dengan rules, dan kita akan belajar pass tree juga, tapi dia lebih detail sikit. Pass tree dia tu dia panggil annotated pass tree, and then ada dependency graph. Okay, so ni fasa pertama lexical analysis. Kita dah belajar macam mana nak detect ini sebagai token, ini sebagai ID, ini sebagai variable ke ataupun operator yang ni. Nak convert string kepada token so kita menggunakan lexical analysis menggunakan regular expression. Okay, bila dah dapat token ni, iaitu ID, variable ni apa, kita akan masuk dalam syntax analysis yang akan analyze token ni adakah dia berada dalam grammar yang betul melalui
melalui syntax tree. Kalau dia boleh based on token sequence ni, kita boleh generate syntax tree ataupun kita boleh buat derivation. Maksudnya dia tidak ada error lah dari segi syntax. Tapi satu lagi, ada error lagi yang kita kena check adalah semantik. Okay. So tujuan kita sekali lagi untuk compiler ni, kita nak convert yang ni menjadi assembly code. Okay, code machine. Tapi sebelum nak convert, kena pastikan yang ni tidak ada error lah. Kalau tak, macam ni kita nak convert ada error kan. Jadi dia check pertama lexical analysis, kemudian syntax analysis, syntax dia tak ada error. Satu lagi semantik pun tidak ada error, barulah kita boleh buat last sekali untuk generate code. Tapi generate code saya akan skip. Akan terus buat coding lah. Kita akan terus buat assignment tu untuk generate code. Sebab kita tak akan generate code dalam assembly. Since you tak detail tentang assembly, tak belajar detail tentang assembly. So kita proceed kepada Java code lah. Okay, so dalam semantic analysis, dia menerima syntax tree ni dan tapi dia akan keluarkan output dalam bentuk syntax tree juga, tapi syntax tree yang dipanggil annotated. So, kenapa perlu semantic analysis? Kerana dalam syntax analysis ada benda yang tak boleh dicek menggunakan parse tree. Okay, menggunakan parse tree. Terutamanya bila line tu melibatkan lebih daripada satu line. Nak check grammar untuk satu line ni senang. Okay. Tapi nak check grammar untuk dua line, maksudnya A yang ni dia bergantung kepada A ke atas ni. Dah declare ke belum, ataupun dalam kes ni A ni declare sebagai integer and then dia nak assign dengan string. So dia kena tengok dua benda. So ni bukan lagi setakat syntax tapi ni adalah dari segi semantik. Maksudnya syntax ni betul. Okay, cuma dari segi maksud dia ataupun meaning dia atau semantik dia tak betul. Sebab apa? A ni tak boleh ambil nilai string sebab A ni adalah integer. Itu semantik. Semantik tu maksudnya meaning maksudnya. Kalau A tu meaning dia lah integer, jadi tak boleh lah string. Tapi syntax dia betul. Syntax kalau nak assign kepada string ni macam ni betul, tapi semantik dia tak betul. Sebab apa? A ni dia tak declare sebagai string. Itu semantik, beza semantik dan syntax. Kalau soalan final you kena identify lah. Mungkin dia akan beri satu source code, jadi suruh cari mana ada semantik error. Nah, macam mana nak selesaikan yang ni. So ini tak boleh. Kalau grammar nak pastikan ini grammar betul tidak betul. So based on CFG, kalau kita boleh lukis syntax tree, maksudnya grammar ni tidak ada masalah lah. Tapi untuk semantic analysis, kita tak boleh guna syntax tree pada grammar tu. Kita kena guna panggil symbol table lah untuk selesaikan masalah ni. Okay, so ini salah satu semantic error iaitu assigning wrong type, maksudnya yang tadi tu integer tapi kita assign kepada string value. Ataupun assign value, jadi syntax dia betul, kita assign value macam ni tapi kita tak declare pun B tu. So tak declare tu dia termasuk dalam error semantik. Syntax dia betul tapi dari segi semantik tak betul. Ataupun integer A ni betul ni syntax untuk declare integer, ni pun betul syntax untuk declare integer tapi dua kali declare. Dua kali ni maksudnya meaning tak betul, dia akan jadi confuse komputer nanti. Okay, so ini maksudnya semantic error. So ini macam mana nak check ada error dari segi semantik ni, kita akan guna simbol table. Annotated pasti saya rasa saya mungkin boleh skip lah sebab basically untuk detect semantic error yang ni kita boleh guna simbol table. Syntax tree annotated pasti boleh guna juga tapi untuk kurang nampak sikit lah. Okay, kita tengok sikit apa itu annotated syntax tree lah. Okay, annotated syntax tree ni dia ada attribute and then dia ada semantic host. So dia sama juga macam ni, kita ada 5 campur 3 kali 4. So 5 campur 3 kali 4. So sama je syntax tree. Cuma beza dia letak label lah. Setiap daun ni dia ada label. Tadi kita just letak ETF kan, tapi kita letak label. Label tu kita letak maklumat apa? Kita letak 2 maklumat lah.
satu value, maksudnya kalau digit ni apakah value dia. Okay. Sebab kita nak check semantik ni, kita tak boleh tahu setakat digit, kita kena tahu value dia tu. Okay, baru kita boleh check kan dia adakah dia value yang sama. Contohnya digit, dia kita check value dia adalah string. So takkan ada error lah. Sebab tu kita kena letak value. Dan satu lagi maklumat kita kena letak dalam table pass-tree ni adalah dia punya type. Dua benda kita kena letak, value dan type. Okay, so senang je just letak je lah. Maksudnya kita dah buat pass-tree macam biasa. Cuma seterusnya kita kena letak yang merah ni. Kita letak value untuk digit ni apa? 5. Dan value tu dia kena bawa ke atas, bawa ke atas, bawa ke atas. Dia panggil inherit ya. Ini 5 kat sini, dia akan pergi 5 kat sini. Ini masih 5, ini masih 5. So yang macam ni 3, 3, 3. Yang bawah ni 4, 4. Tapi kita tengok kat sini, bila nak pergi seterusnya ni kita akan kali. Sebab ada kali kat sini, so value dia pun dah berubah kat sini. Ini dengan yang ni 12 campur, so dia akan berubah dekat sini. Okay. Tu annotated lah. Bila letak yang warna merah tu dia jadi annotated. Kalau tak dia jadi pass-tree saja. Okay. So, macam mana kita nak define grammar yang boleh letak value lah. Tu je beza dia. So kalau tengok ni grammar untuk CFG. Okay. Tapi ni grammar untuk semantic rules. Kita nak letak rules bagi semantic. Maksudnya F value ni digit. Walaupun digit kita kena beritahu dia mesti digit value. Lexical value. Okay. So seterusnya okay, so maksudnya semantic rules ni dia adalah CFG yang kita bagi masuk lah. CFG bagi masuk. Kalau macam ni C tambah B, apa maksud C tambah B? So dalam semantic rules ni konteks free grammar, semantic rules dia macam ni. Kita akan buat masuk bagi masuk lah. Maksudnya apa maksud grammar ni? Maksud grammar ni adalah C dot value. Value bagi C ni, okay, dia akan ambil C punya value campur dengan B punya value. Okay. So ni adalah semantic rules. So kita tak akan develop semantic rules ni. Nanti kita akan tengok contoh grammar yang dah ada lah. So just guna je grammar tu. Bila kita nak buat coding, memang kita tak mencukupi kita buat CFG saja, kena buat juga rules ni supaya kita boleh buat dapatkan output lah. Okay. Kalau macam ni kita tak dapat output ni, kita tak tahu kena campur apa ni. So kalau ada macam ni baru kita tahu kita campur value dia. Ini satu bentuk maklumat semantic rules. Satu lagi kita menggunakan type lah. Semantic rules ni ada dua, satu type, satu lagi value. Ni value lah. Satu lagi type. Kalau type ni dia macam ni. Okay, katanya ni CFG yang atas ni CFG. D product of TL, T tu maybe integer, L tu maybe ID ya. So macam ni kita nak bagi meaning ataupun rules bagi context free grammar ni. Kita akan buat macam ni. L dot inherit T type, maksudnya L ni akan inherit apa saja T punya type. T dot type tu boleh jadi integer. Kita kata ni integer kan. And then kita akan add dalam symbol table. Kalau ada yang ni, maksudnya kita akan add dalam symbol table. Okay, so bila ada yang ni, bila ada declaration, kita akan add dalam symbol table. Jadi kat sini lah symbol table tu akan bermainkan peranan apabila kita nak check semantic error berdasarkan variable ataupun berdasarkan ID. Sebab bila ada ID je, dia akan guna symbol table. So seterusnya kita nak check dalam menggunakan symbol table lah. Okay, yang saya sebut semantic rules tu, semantic rules
Dia boleh juga kita panggil dia sebagai attribute grammar AG ataupun SDD, iaitu syntax directed definition. Macam tadi dalam konteks pre grammar CFG, so dalam ni yang kita letak makna bagi grammar tu kita panggil dia sebagai SDD ataupun AG. So apa beza CFG dengan SDD dan AG? Inilah beza dia. Ini CFG tidak ada apa-apa masuk. Ini ada masuk. Kita letak dot value tu, dot value. Ini adalah attribute grammar AG ataupun SDD. Okay, sama juga ni, ni CFG dia. Ni kita letak maksud dia, maksudnya L inherit type dekat sini. Ini adalah dipanggil attribute grammar ataupun dipanggil sebagai syntax directed. Syntax directed apa? SDD syntax directed definition. Okay. So semantic rules ni ataupun attribute grammar tu dia ada dua fungsi dia. Untuk satu nak check scope, satu lagi untuk check type lah. Okay, scope tu nak tengok declare ataupun belum declare. Type ni untuk kita check adakah dia assign value yang memenuhi type dia. Okay, so basically kita boleh sebut dua benda lah. Kalau attribute tu dia berbentuk synthesize, maksudnya daripada bawah naik atas, synthesize. Ini kita panggil sebagai synthesize attribute lah. Ini yang berbentuk value tu, assignment. Okay, kalau yang berbentuk type, dia panggil inherited. Ini untuk type. Grammar yang berbentuk type, maksudnya integer A itu type. Okay. Dependency graph ni saya tak tunjuk pun. Ini kalau ada soalan ni buat macam ni je. Dia suruh buat pass-tree, annotated pass-tree bagi yang ni. Menggunakan yang ni. Jadi kita kena buat lah. Buat pass-tree macam biasa. Cuma setiap ni kita akan letak dia punya maklumat dia ni. Inherited. Kalau value ni tak ada value sebab ni adalah berbentuk apa tadi, sintesis dengan dua bentuk grammar. Sintesis dengan inherited lah. So inherited ni kita tak letak value lah sebab dia tak ada value, dia hanyalah type saja. So, type ni dia ke bawah. Kalau tadi value dia ke atas. Okay, kalau type ni dia ke bawah, maksudnya type ni kita tengok kalau sini real, dia akan inherit kepada sebelah kanan dia. Okay, so inherit dia ke bawah, ke kanan dan ke bawah. So ni cara lukis dia lah. Okay, tapi ni tak masuk final. Okay, so saya tunjuk satu lagi, last simbol table. So, simbol table ni untuk kita check adakah variable tu sudah declare, adakah variable tu membuat assignment ataupun membuat inputkan yang betul mengikut type dia. Kita tengok di simbol table. Right. Okay, so attribute grammar punya cara nak lukis attribute grammar tadi kita lukis pass-tree kan. So tapi lukis pass-tree ni ada isu dia, tak boleh nak check dari segi semantik keseluruhannya. Jadi untuk check dari segi semantik keseluruhannya kita kena guna simbol table. Contohnya macam ni lah. So nak checking variable tu dah declare ke belum. So kalau guna pass-tree tak boleh check. Okay, pass-tree dia untuk satu line boleh lah. Kalau dua line macam ni tak boleh. Okay, ni kata more than one progress statement. Jadi attribute grammar tak boleh check. Attribute grammar dia sama macam CFG, dia kena create pass-tree. Tapi pass-tree dinamakan annotated pass-tree. So dia tak boleh check kalau ada dua line macam ni. Nak check sama ada variable tu dah declare ataupun belum. Okay, tak boleh guna attribute grammar. Jika nak check type of grammar, type of variable tu, A dengan B ni tak boleh. Bila ada dua line. And then nak check variable tu dah digunakan ataupun tidak digunakan. Macam ni A tidak digunakan. So, kita nak check dalam program kita ada tak isu macam ni.
So tak boleh guna attribute grammar. So kita kena guna simbol table. Simbol table, sebelum tu kita belajar tentang scope. Ni programming. Kalau you belajar programming ada scope dia. Maksudnya kalau kita declare integer b ni dekat sini, yang sini dah tak ada kelas b. Okay. Kalau kita declare value kat atas ni, dalam ni boleh guna value. Itu scope lah. Kalau integer value kita declare dalam kelas ni, dia tak kacau value yang dekat kelas-kelas lain. Kalau saya declare integer c ni dekat sini, dia hanya applicable dalam ni saja. Kalau saya return c dekat sini pun, print c pun tak boleh. Tak. Ini bukan scope dia. Tu maksud scope. Okay, maksud scope. Maksudnya kalau saya declare integer c, scope dia dekat mana? So dalam ni sajalah. C integer c ni scope dia dekat mana? Dalam void ni saja. Dalam set value punya function ataupun method ada value sama dengan c and ada declare integer d. Integer d ni hanya dah dalam ni saja. Kalau di luar ni dah tak tahu dah integer d tu dianggap sebagai not declared. Okay, ni b hanya berada di sini saja. Tu scope lah. Okay, ni value. So value ni letak kat atas, jadi value ni kita boleh guna dalam ni dan boleh guna dalam ni. So scope untuk value tu besar. Itu scope. Itu untuk test. Method test. Okay. Method test tu semua boleh guna sebab dia ni extend ni. So dia cover semua. Okay, so basically bila kita dah tahu scope, kita boleh buatlah symbol table. Sebab symbol table dia based on scope. Kita tengok sini, foo ni ada satu scope. And then dalam ni ada satu scope lagi. Okay, so test ni ada satu scope. Yang void ni pun ada satu scope. Iaitu set value ni. Okay, set value ni ada satu scope. Yang mana integer c, scope dia. Ataupun variable dia. Semula foo ni yang besar dia adalah value yang kita declare. Dan juga test. Tapi test ni kita buat scope baru. Okay, test. And then set value. Scope kat sini ada integer c. Dalam ni pun ada scope juga, iaitu scope yang dalam blok ni. Itu kita declare D. So ni simbol table. Ni table 1, table 2, table 3, table 4. So ni adalah simbol table. Tapi simbol table dia detail sikit. Okay, ni tak penting. So ini simbol table. So kita dah simbol table, apa yang perlu ada? Simbol, jenis dia sama ada dia variable ataupun method. Dan type. Type dia sama ada dia integer. Tapi kalau dia method, kita kena buat macam ni. Maksudnya ni return value, ini parameter, ini return value dia. Sorry, yang belakang ni adalah return value. Depan dia ni adalah parameter dia. Okay. Properties ni optional. Tak nak buat tak apa. Seperti tiga ni lah. Simbol, kind, method. Simbol, kind ni sama ada variable ataupun method ataupun function. Type ni kita tengok dia punya type lah. Kalau dia return integer, variable ni straightforward lah. Kalau method ni dia ada dua type lah. Satu yang dalam parameter dia tu, satu lagi yang return value. Return value kat belakang. Tengok satu contoh. Soalan dia macam ni lah. Dia bagi coding ni, dia suruh buat simbol table. So macam ni nak buat simbol table. Satu class foo. Class foo ada apa? Ada value integer. Ada lagi method test. Ada lagi method set value. Tu untuk foo. Untuk test ada scope test ni pula ada table dia sendiri, iaitu ada integer b dalam dia. So jadi macam mana? Tengok foo ni dia ada integer value, ada integer test, ada set value. Di value dia adalah field ataupun variable, sama je. Jenis dia adalah integer. Test ni adalah method. So method dalam parameter tidak ada apa-apa sebab tu depan dia kosong. Tapi dia akan return integer. Yang ni set value. Set value adalah method. Method dia ada parameter integer. So ada parameter integer. Katakan dia ada integer c, float b. So kita akan buat integer, float. And then return void. So kita buat dash void. Okay, so ni full. So setiap method ni kenalah pecah lagi method. Okay, so test
Dalam test ada integer B. So B adalah variable ataupun V sama integer. Set value. Set value ada integer C. Integer C. Dalam B ada tak? Yang declare, bila sebut declare baru kita buat masuk simbol table lah. Kalau yang tak declare macam value ni tak declare, so tak buat apa-apa lah. Integer ni kita declare tapi dia berada dalam blok yang lain di bawah set value. Jadi kita akan tambah satu lagi. Blok 1 D variable integer. D variable integer. Alright. So ini adalah final lah. Final untuk simbol table. Katakan dia suruh check adakah value yang dekat sini sudah declare ataupun belum declare. Ini kalau dalam exam dia akan tanya juga, buktikan value C ni sudah declare. Ini macam ni kita nak buktikan value ni dia berada dekat scope block 1 Jadi kita akan check adakah block 1 ni sudah declare. Kita akan cari value ada tak lagi value kat sini, tak ada. Bila tak ada dia akan pergi kat atas ni. Okey, dia pergi kat atas, cari simbol value pun tak ada kat sini, dia pergi yang atas dia. Maksudnya set value ni ada parent dia, dia akan pergi kat parent. Ada tak value yang sudah declare? So ada, maksudnya kat sini kena tulis lah, kena tulis kat sini value is already declared in full. Maksudnya tidak ada error lah ni. Maksudnya value ni sudah declare tapi dekat full. So itu cara dia checking menggunakan simple table. Ini contoh yang tidak declare. Katakan coding yang set value ni, so check my value ni dah declare ke belum, atau ada error semantik ataupun tidak ada error semantik. Jadi kita akan check daripada sini my value, cari tidak jumpa, tidak ada kat sini. Kita akan cari dekat parent dia pun tidak ada my value, kita cari dekat sini pun tidak ada my value, and then kita akan keluarkan error semantik undefined symbol. My value ni akan keluar error undefined symbol. Okey. Ini latihan. Latihan ni kita buat next week lah. Hari Rabu. Okey, itu saja kelas hari ni. Ada nak tanya? Basically dah cover semua topik kita. Next week saya cuba kita akan tengok exercise ni. And then hari Khamis tu kita akan terus masuk untuk buat assignment, buat compiler masing-masing ya. Setiap orang kena buat compiler masing-masing. Lepas tu minggu seterusnya untuk assignment lah, ambil lah kelas kita. Alright. Ada question lepas ni, kalau ada lepas ni dia study balik saya record lah. Study balik lepas ni ada problem just message lah saya kalau